Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya 22107141 Farafana binti Muhammad Zulkifli. Kami dari kos pengurusan pertahanan dan keselamatan tahun 1 iaitu kumpulan 3 akan membuat pembentangan bagi subjek MPU 3142 Falsafah dan Isu Semasa. Pensyarah bagi subjek ini ialah Encik Kamarul Amri bin Muhammad Sarkam. Topik kumpulan kami ialah falsafah dan ideologi liberalisme. Berikut merupakan ahli kumpulan 3 yang terdiri daripada 6 orang pelajar. Yang pertama ialah Abdul Hayy bin Zulkifli 221072. Seterusnya ialah Muhammad Faik bin Farman 221078. Yang ketiga ialah Muhammad Faiz bin Rizal 221079. Yang keempat ialah Abdin Syakirin bin Joharuddin 221032. Seterusnya ialah saya Farafana binti Muhammad Zulkifli 221071. Kemudian yang terakhir Muhammad Faiz bin Mazlan 221155. Isi kandungan atau agenda bagi pembentangan kami ialah yang pertama, definisi dan konsep liberalisme. Yang kedua ialah ciri-ciri falsafah ideologi liberalisme. Yang ketiga ialah impak dan kesan terhadap manusia secara am. Yang keempat ialah impak dan kesan terhadap Malaysia secara khusus. Dan yang terakhir ialah rumusan. Assalamualaikum sir. Saya 221072 Abdin Syakirin bin Joharuddin. Jadi saya akan menerangkan tentang definisi dan juga konsep bagi liberalisme. Liberal berasal daripada perkataan Latin iaitu liberalis atau liberal yang bermaksud bebas, tidak terikat, progresif, reformis atau radikal. Berfikir secara liberal bermaksud berfikir secara bebas dan terbuka, bertoleransi, berfikiran luas dan tidak jumud, bererti tidak terkongkong kepada sesuatu aliran pemikiran. Ia juga disebut sebagai sesuatu struktur pemikiran yang mencakupi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, budaya, politik, pendidikan, ekonomi dan agama. Dari perspektif teologi, liberal bermaksud berfikir untuk bebas daripada kepercayaan tradisi atau berfikir bahawa ajaran bersifat tradisi perlu diubah kerana didapati tidak lagi sesuai dengan pemikiran moden. Seseorang yang liberal adalah seorang yang moderat, iaitu bersedia menerima ideologi, budaya dan peradaban barat serta bersedia melepaskan diri dari ideologi budaya dan peradaban yang bertentangan dengan prinsip-prinsip barat. Konsep liberalisme sebenarnya mempunyai konteks yang luas dan boleh dibahagikan kepada asas-asas seperti social liberalism, economic liberalism dan politik liberalism. Liberalisme bermula di Eropah dan secara umumnya dikaitkan dengan falsafah libertarianisme iaitu liberty di Amerika Syarikat dan kedua-duanya membawa isu perjuangan kebebasan manusia. Salah satu cabang liberalisme ialah liberalisme klasik yang memberi fokus terhadap hak dan kebebasan individu dalam aktiviti perekonomian dan sivil. Seterusnya, penghujahan liberalisme klasik lebih banyak menjurus kepada aktiviti perekonomian laissez-faire. Campur tangan kerajaan tidak dialu-alukan kerana dikatakan akan merugikan dan meminimumkan keuntungan golongan pemodal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faik bin Farman. Hari ini saya akan menerangkan tentang ciri-ciri falsafah ideologi liberalisme. Yang pertama, setiap individu punya kesempatan yang sama. Pada ciri ini, setiap individu mempunyai kesempatan yang sama, iaitu hold the basic equality of all human pada semua bidang. Namun, bukan berarti setiap orang boleh memberikan hasil yang sama. Persamaan hak dan kesempatan merupakan hal yang mutlak di dalam ideologi ini.
Sedangkan hasil yang nantinya akan diperoleh setiap individu tergantung pada banyak faktor. Misalnya, faktor keterampilan, kerja keras, sumber daya dan lain. Seterusnya, faktor yang kedua, berhak mendapat perlakuan yang sama. Merujuk pada isi pertama iaitu kesempatan yang sama, maka penyelesaian setiap masalah yang dihadapi, individu akan mendapatkan perlakuan yang sama, iaitu treat the other equally, sama ada di bidang ekonomi, politik, sosial dan lain. Kemudian, yang ketiga, ciri yang ketiga ialah ada hukum dan hukum diterapkan. Di dalam setiap negara harus ada hukum di dalamnya yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga hak-hak masyarakat. Negara liberal menetapkan patokan hukum tertinggi yang menghargai hak-hak kebebasan dan persamaan kedudukan setiap individu di dalam hukum, iaitu the rule of law. Yang keempat, ciri yang keempat pula ialah pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Di negara liberal, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga penentuan pihak-pihak yang akan menjalankan negara tersebut harus mendapat persetujuan dari rakyat. Artinya, pemerintah harus bertindak sesuai kehendak rakyat dan tidak boleh bertindak atas keinginan sendiri. Ciri yang kelima, negara hanyalah alat. Dalam ciri ini, negara yang menganut pahaman liberalisme menganggap bahawa satu negara merupakan mekanisme yang dipakai dalam perwujudan tujuan-tujuan yang lebih besar. Ciri yang terakhir adalah tidak menerima ajaran dogmatisme. Apa itu dogmatisme? Dogmatisme merujuk kepada keputusan yang dikuatkuasakan, seperti kepentingan politik atau pihak kuasa yang agresif. Pada umumnya, ia digunakan untuk beberapa kepercayaan kuat yang penganutnya tidak sanggup membicarakan secara rasional. Negara yang menganut pahaman liberalisme tidak menerima ajaran dogmatisme, iaitu ideologi yang memegang kepercayaan dan menentang apapun yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Sekian sahaja daripada saya yang membentangkan tentang ciri-ciri falsafah ideologi liberalisme. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafiz bin Mazlan akan membentangkan kesan falsafah liberalisme terhadap manusia secara am. Okey, yang pertama, akan mewujudkan individu yang berfikiran terbuka tanpa ada sebarang halangan atau pantang larang dari segi agama. Hal ini disebabkan falsafah liberalisme mementingkan kebebasan dalam semua aspek termasuk kebebasan berfikir yang mengikuti peredaran zaman. Okey, yang kedua pula, akidah individu akan mudah terpesong, khususnya kepada umat Islam. Hal ini disebabkan agama dilihat sebagai hak peribadi dan orang lain tidak boleh menentukannya. Ini akan menyebabkan individu mudah untuk murtad, iaitu keluar dari agama yang dianutinya. Okey, impak dan kesan falsafah liberalisme terhadap manusia secara am yang ketiga ialah akan melahirkan individu yang mudah memberontak dan tegas dalam mempertahankan hak sendiri. Hal ini kerana falsafah liberalisme menekankan hak kesemarataan yang berkait dengan kecenderungan perjuangan feminis, iaitu prinsip persamaan jantina. Serta fahaman ini juga menyalahkan hukum syariah yang membezakan antara hukum lelaki dan wanita yang dianggap tidak adil. Okey, yang terakhir pula, seseorang yang berfahaman liberal tidak lagi melihat agama sebagai panduan dan sumber rujukan dalam menentukan benar dan salah, baik dan buruk. Agama tidak lagi dilihat sebagai rujukan dalam ilmu dan kebenaran. Sebaliknya, melihat manusia manusia berkuasa sepenuhnya menentukan nasibnya sendiri, hakikat dan peranannya di muka bumi ini. Sekian. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafiz bin Mazlan akan membentangkan
kesan falsafah liberalism terhadap manusia secara am. Okey, yang pertama, akan mewujudkan individu yang berfikiran terbuka tanpa ada sebarang halangan atau pantang larang dari segi agama. Hal ini disebabkan falsafah liberalism mementingkan kebebasan dalam semua aspek termasuk kebebasan berfikir yang mengikuti peredaran zaman. Okey, yang kedua pula, akidah individu akan mudah terpesong, khususnya kepada umat Islam. Hal ini disebabkan agama dilihat sebagai hak peribadi dan orang lain tidak boleh menentukannya. Ini akan menyebabkan individu mudah untuk murtad, iaitu keluar dari agama yang dianutinya. Okey, impak dan kesan falsafah liberalism terhadap manusia secara am yang ketiga ialah akan melahirkan individu yang mudah memberontak dan tegas dalam mempertahankan hak sendiri. Hal ini kerana falsafah liberalism menekankan hak kesemarataan yang berkait dengan kecenderungan perjuangan feminis iaitu prinsip persamaan jantina. Serta fahaman ini juga menyalahkan hukum syariah yang membezakan antara hukum lelaki dan wanita yang dianggap tidak adil. Okey, yang terakhir pula, seseorang yang berfahaman liberal tidak lagi melihat agama sebagai panduan dan sumber rujukan dalam menentukan benar dan salah, baik dan buruk. Agama tidak lagi dilihat sebagai rujukan dalam ilmu dan kebenaran. Sebaliknya, melihat manusia manusia berkuasa sepenuhnya menentukan nasibnya sendiri, hakikat dan peranannya di muka bumi ini. Sekian. Setelah memahami maksud liberalism, sekarang tiba masa untuk mengetahui kesan-kesannya kepada negara Malaysia yang kita ketahui menurutnya majoriti beragama Islam. Ini menolak tafsiran agama yang kepada mereka dianggap lama dan kolot mengenai agama. Mereka menolak hal yang telah menjadi ijma' ulama' termasuk tafsiran daripada Nabi Muhammad dan juga sahabat beliau. Bagi mereka, agama hendaklah disesuaikan kepada realiti semasa. Ini telah sampai ke tahap di mana mereka menafikan hukum-hukum hakam dan peraturan agama. Antara kesan tersebut ialah menghalalkan yang haram. Penokong liberalism tidak segan juga menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pakar rujuk jaringan Islam liberal di Indonesia, Prof. Musnah Mulia secara terang-terangan menegaskan bahawa perlakuan homoseksual adalah normal kerana naluri tersebut adalah datang dari Tuhan. Ironinya, beliau adalah profesor di sebuah universiti Islam di Indonesia. Prof. Musnah Mulia dengan beraninya menyatakan bahawa ulama Islam berairan sederhana dan progresif menegaskan bahawa tiada alasan dan dalil yang kukuh untuk menolak homoseksual. Pengharaman homoseksual oleh majoriti para ulama adalah berdasarkan pentafsiran yang sempit dan jumud. Yang kedua, normalisasi hukum murtad. Apabila penukung pluralisme yang berpegang pada tanggapan bahawa kebenaran tidak hanya eksklusif kepada agama Islam saja, maka sudah pastinya isu murtad dalam kalangan umat Islam tidak lagi dianggap serius. Umat Islam boleh saja diberikan hak untuk mencuba agama-agama lain dengan berpandukan kepada kebebasan memilih. Penokong liberalisme secara beraninya menyandarkan dakwaan ini kepada nas Al-Quran dan ditafsirkan menurut selera mereka, iaitu tiada paksaan dalam agama surah Al-Baqarah. Mereka mendakwa kononnya Islam tidak memaksa penganutnya untuk kekal dalam agama Islam. Padahal susulan ahli tafsir menegaskan bahawa ayat ini hanyalah terpakai kepada golongan bukan Islam sahaja. Seterusnya, meremehkan ijtihad ulama Islam. Sekian lama tokoh-tokoh empat mazhab yang unggul, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menempati kedudukan yang istimewa di hati umat Islam, khususnya golongan cendekiawan dan intelektual. Penerbangan dan hasil-hasil ijtihad mereka disantuni dengan penuh sorpan sekalipun tidak dianggap maksum. Namun sikap sebegini tidak wujud sama sekali dalam minda penganut liberalisme. Walaupun tidak dianggap seumpama kain buruk, pandangan para ulama Islam itu tidak lebih seumpama warisan sejarah yang hanya layak ditempatkan di muzium untuk kenang-kenangan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Rizal dan saya akan membentangkan pada bahagian besar. Akhir sekali, konsep liberalisme mempunyai konteks yang lebih luas dan boleh dibahagikan kepada asas-asas seperti sosial liberalisme, ekonomi liberalisme dan juga politik liberalisme. Liberalisme bermula di Eropah dan secara amnya dikaitkan dengan falsafah libertarianisme.
di Amerika Syarikat dan kedua-duanya membawa isu perjuangan untuk kebebasan manusia. Liberalisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pelbagai pengetahuan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan budaya selaras dengan perubahan semasa dalam masyarakat. Salah satu cabang liberalisme adalah liberalisme klasik yang memberi tumpuan kepada hak dan kebebasan individu dalam aktiviti ekonomi dan sivil. Namun, jika dikaji dengan lebih mendalam, terdapat perbezaan antara liberalisme dan libertarianisme, iaitu pandangan bahawa semua usaha manusia harus tertakluk kepada piawaian, kebebasan dan tanggungjawab yang sama seperti masyarakat secara umumnya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.